Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain Amira akan menerangkan mengenai hak. Hak dari segi bahasa adalah benar, kebenaran, kuasa atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu dan ianya ditentukan oleh undang-undang. Manakala dari segi istilah, hak membawa maksud sesuatu yang dipunyai atau dikuasai. Ini dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 228, firman Allah Subhanahu wa taala, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha binti Hisham akan menerangkan pengertian nafkah. Nafkah dari segi bahasa ialah mengeluarkan atau menghabiskan, manakala dari segi istilah pula, nafkah ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib ke atas seseorang itu untuk membiayainya. Nafkah terbahagi kepada dua, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir ialah segala keperluan hidup seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Manakala nafkah batin ialah keperluan dalaman rohani. Seterusnya, kadar nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Seterusnya, dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih, Rasulullah menjelaskan, dan mereka iaitu isteri mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian yang diwajibkan atas kamu sekalian, wahai para suami. Jadi, kita tahu yang nafkah ini wajib diberikan oleh suami kepada isteri menurut kemampuan dan kesanggupannya. Jadi, jika suami mampu memberi lebih, maka berilah lebih. Jika suami hanya mampu memberi sedikit, maka berilah sedikit. Hak nafkah seorang isteri gugur apabila mahkamah mengisytiharkannya nusyuz. Seterusnya, nusyuz. Nusyuz merupakan suami atau isteri yang tidak menunaikan tanggungjawab dan kewajipan sebagai suami atau isteri. Nusyuz terdapat dua jenis, iaitu nusyuz suami dan nusyuz isteri. Nusyuz suami dikatakan apabila suami tidak menyediakan tempat tinggal atau menyakiti si isteri. Selain daripada itu, jika dia tidak memberikan nafkah kepada isteri dan keluarganya, maka suami dikira nusyuz. Seterusnya, nusyuz isteri. Nusyuz isteri dikatakan apabila isteri enggan menurut kemahuan dan perintah suami, seperti menjauhkan diri daripada suami atau meninggalkan rumah tanpa izin suami. Sekiranya suami gagal menjalankan tanggungjawabnya memberikan nafkah kepada isteri, maka nafkah tertunggak akan berlaku. Nafkah tertunggak adalah nafkah yang tidak dibayar atau tidak diberikan oleh suami bermula dari tarikh perkahwinan mereka atau bermula dari tarikh tertentu sepanjang perkahwinan mereka. Oleh hal yang demikian, isteri boleh menuntut tunggakan nafkah ini di mahkamah syariah mengikut peruntukan undang-undang Islam. Seterusnya, apakah tindakan isteri jika suami enggan memberi nafkah? Tindakan pertama adalah isteri boleh mengambil harta suami walau tanpa izin. Jika suami mampu tetapi enggan memberi nafkah kepada isteri, maka isteri dibolehkan untuk mengambil harta suaminya walau tanpa izin suaminya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Dia tidak memberi nafkah yang cukup buatku dan anakku dan anak-anakku, kecuali aku mengambilnya sedangkan dia tidak tahu." Maka Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang patut. Tindakan kedua ialah menuntut tunggakan nafkah di mahkamah syariah. Isteri boleh memohon tunggakan nafkah itu di mahkamah syariah jika suami enggan memberi nafkah kepadanya.
Isteri yang berhak mendapat nafkah dari suaminya boleh memohon kepada mahkamah syariah untuk memerintahkan ke atas suaminya agar memberi cagaran dan meletakkan apa-apa harta oleh mahkamah bagi tujuan pembayaran nafkah atau sebahagian darinya bagi menjamin bayaran nafkah dapat dilaksanakan dengan teratur. Seterusnya, dengan mengajukan cerai. Pada mulanya, isteri dibenarkan untuk meminta cerai dengan cara yang baik. Tetapi jika suami enggan melepaskannya dan suami dia juga tidak memberi nafkah, tidak menunaikan tanggungjawab, maka isteri boleh menuntut fasakh di mahkamah syariah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229, Allah berfirman, seorang suami boleh menahan atau merujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan isterinya dengan cara yang baik. Pengertian fasakh. Fasakh dari segi bahasa ialah suatu proses membubarkan sesuatu ikatan perkahwinan, manakala dari segi istilah pula ialah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri melalui kuasa hakim atau kadi atas sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syarak. Fasakh ni bukan hak mutlak isteri, tetapi jika isteri memerlukannya, maka ianya milik dan boleh digunapakai oleh mana-mana pihak yang terlibat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, apabila suami gagal memberi keperluan atau nafkah kepada isteri dan keluarganya tanpa sebarang sebab yang mengikut hukum syarak, maka dibolehkan untuk membubarkan perkahwinan tersebut. Kesimpulannya, suami dan isteri perlu memahami tanggungjawab masing-masing agar pernikahan yang dibina dipenuhi dengan mawaddah, sakinah dan rahmah. Selain itu, nafkah merupakan kewajipan dan tanggungjawab seorang suami bagi memenuhi keperluan isteri dan keluarga. Oleh itu, dengan adanya ketentuan syariat yang mengiktiraf dan membela hak-hak isteri, ini menunjukkan bahawa Islam mengangkat martabat seorang isteri sebagai manusia yang dihormati yang sama nilainya dengan suami. Bagi mengakhiri video pembentangan ini, kami menyediakan soalan, iaitu apakah punca-punca yang menyebabkan suami tidak menunaikan kewajipannya? Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum dan terima kasih.